Dan kalian telah mendengar, ambil atas sikit, bahawasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Al-Adabul Mufrad susunan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab ke-40, Babu maulal qawmi min anfusihim. Kita dah baca sebahagian daripada hadis. Malam ini sambung. Matan hadisnya bermula daripada Nabi bertanya setelah Umar mengumpulkan kaumnya, yakni kaum Muhajirin daripada kalangan Quraisy. Setelah itu lalu Nabi bertanya, hal fikum min ghairikum, adakah ada di kalangan kamu ni orang lain, maknanya bukan daripada kalangan kita. Lalu dijawab, qalu na'am, fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Kata para sahabat ada, iaitu 3 golongan. Yang ada bersama dengan kita ialah halifuna, pendukung kami. Kemudian wabnu ukhtina, anak perempuan kami. Dan juga mawalina, hamba-hamba yang sudah dimerdekakan. Lalu Nabi bila mendengar jawapan para sahabat yang menganggap 3 golongan ini bukan daripada kami, bukan daripada kita, lalu Nabi membetulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata halifuna minna, mana-mana orang yang berjanji setia dengan kita, nak menolong, nak membantu, nak buat kebaikan, maka dia adalah daripada kita, walaupun bukan daripada Muhajirin Quraisy. Wa ibnu ukhtina minna, begitu juga anak kepada saudara perempuan kita juga daripada kita. Wa maulana minna, begitu juga hamba-hamba kita yang telah kita merdekakan juga daripada kalangan kita. Lalu Nabi lanjutkan, wa antum tasma'un, kamu semua dengar. Inna awliyai minkum al-muttaqun. Situ. Sesungguhnya pendukung-pendukung ataupun orang-orang yang mengasihi akan daku dan aku kasihi mereka, ataupun kat sini diterjemah dengan wali-wali, adalah daripada kalian yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzaka, sekiranya kamu ni dalam kalangan orang yang bertakwa, maknanya in kuntum mutahallina bittaqwa,
sekiranya kamu ni adalah orang yang bertakwa, fadzaka maknanya fa antum auliyai, maka kamu adalah pendukung-pendukungku, kekasih-kekasihku. Wa illa, sekiranya kamu tidak daripada kalangan orang-orang yang bertakwa, maka fanzuru, maka ambil perhatilah. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah. Manusia, jangan pula datang manusia dengan amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Wa ta'tuna bil athqal. Itu terjemahan dia. Wa ta'tuna bil athqal. Kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Fayu'rada ankum. Lalu bila kalian datang dengan dosa-dosa, lalu semua itu ditolak dari kalian. Baik. Dalam matan yang kita bacakan, belum habis lagi matan ni. Di sini Nabi perbetulkan fahaman sahabat yang menganggap yang datang daripada Mekah sebagai golongan muhajirin itu adalah puak kita. Adapun selain daripada tu bukan puak kita. Begitu juga Nabi perbetulkan ada yang sebut anak kepada adik perempuan kita, bukan daripada kita. Yang ni kita nak kena maklum, di zaman jahiliyah dulu, mereka ni ajaran ataupun fahaman zaman jahiliyah dulu sangat anti dengan perempuan, dengan anak-anak perempuan. Sebab tu, bab seterusnya nanti Al-Imam Al-Bukhari letak bab tanggungjawab pada anak perempuan. Lepas habis dia cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa, lepas habis dia cerita tentang silaturrahim. Ni duk cerita tentang silaturrahim ni, walaupun daripada kalangan hamba. Kira masuk dalam keluarga kita lah. Sebab dia duduk lama dengan kita, berkhidmat dengan kita, lepas tu kita merdekakan dia. Walaupun dia ni katakanlah, kalau ibarat zaman kita ni maknanya bukan orang KL lah. Mari daripada negara seberang contohnya. Mari daripada Indonesia, mari daripada Thailand contohnya, bekerja di kita. Bekerja dengan rumah kita lama, 10 tahun, 20 tahun contohnya. Maka dia tu adalah sebahagian daripada kita lah tu. Walaupun dia daripada negara lain. Nanti akan datang, Nabi akan perbetulkan apa yang difahami oleh kaum jahiliyah ni kenaan dengan anak perempuan. Tengok, ajaran ni ada lagi sikit-sikit. Sehingga mereka mengatakan, wabnu ukhtina minna, Nabi jawab tu. Padahal yang atas tu sahabat-sahabat kata wabnu ukhtina, ada juga daripada kalangan kami ni anak pada saudara perempuan kita. Lalu Nabi kata wabnu ukhtina minna, anak daripada saudara perempuan kita daripada kita. Tu sebelum apa zaman jahiliyah ada ajaran tu. Baik, Nabi pun sebut lagi wa antum tasma'una. Kamu semua dengar aku nak sebut ni. Aulia aku ni siapa dia? Kekasih-kekasih aku ni siapa? Wali-wali aku ni siapa? Mereka adalah orang yang bertakwa. Maknanya tak kira lah mari daripada mana. Mari daripada tanah haram Mekah ke Madinah ke, tidak daripada Mekah Madinah, luar Mekah luar Madinah. Selagi mana dia adalah orang yang bertakwa, adalah waliyi. Dia adalah auliyai, dia adalah kekasihku, pendukungku. Masuklah kita.
Sebab tu dalam perbahasan alihi dalam selawat, dalam perbahasan wa alihi kan, selawat pada Nabi, kita sebut wa ala alihi wa ashabihi tu. Perbahasan alihi di kalangan ulama tu, ada ulama mengatakan ahli keluarga termasuklah di bawah ahli keluarga tu semua orang yang beriman kepada Allah. Tu ahli keluarga Nabi. Lepas tu dia pecahlah pula mimbabi doanya dan sebagainya lah dalam perbahasan ahli tu, ahli keluarga tu. Kalau ahli dari sudut yang menerima dari sudut zakat, maka ahli keluarga yang tak boleh menerima zakat ahli keluarga Nabi daripada Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Dua tu ialah ahli keluarga yang tak boleh terima zakatnya. Adapun ahli secara umum, yang tu dibahas oleh ulama, semua orang yang beriman kepada Allah, dia adalah ahli keluarga Nabi. Baik. Jadi di sini Nabi perbetulkan, Nabi beritahu bahawa auliyai, pendukungku, kekasihku, wali-waliku adalah seluruh orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Fa in kuntum ulaika, kalau ada pada kamu semua yang ada dengan aku hari ini ni, waktu duduk dalam kumpul tu lah, fadzaka, maka kamu tu adalah auliyai. Wa illa, kalau kamu tak ada sifat takwa tu, fanzuru, beringat, tengok balik. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah, jangan nanti orang-orang semua datang ke akhirat bawa amal-amal soleh, wa ta'tuna bil afqal, adapun kamu datang bawa dosa. Lepas tu apa yang nak disebutkan wa ta'tuna bil afqal ni? Manusia-manusia datang dengan bawa amal soleh pada hari akhirat, mu datang bawa dosa. Sini ni Nabi nak galakkan para sahabat yang ada pada masa tu supaya beramal soleh. Lepas tu turun pada kita pun gitulah. Nabi suruh kita beramal soleh. Jangan sekali-kali kita berpada cukup dengan nasab dan keturunan. Tu ulama tolong hurai pada kita. Jangan kita berpada dengan keturunan. Aku daripada Quraisy, aku daripada Muhajirin. Jangan berpada dengan keturunan. Keturunan apa kita? Keturunan tok guru kita, keturunan ulama kita. Ayah kita tok guru, tok kita tok guru. Jangan berbangga dengan tok-tok kita dulu, sebab iman dia bukan iman kita. Dia beriman lepas dia, kita beriman lepas kita, bukan dengan sebab dia beriman kita tak beriman lepas kita. Tu Nabi nak betul. Sebab tu Nabi kata, fanzuru la ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah. Jangan sampai manusia datang ke akhirat bawa amal soleh, wa ta'tuna bil afqal, adapun kamu datang bawa dosa. Lepas tu duk berbangga dengan keturunan lah. Kita mari daripada keturunan ni, keturunan mulia. Baca nasab salsilah an fulan, an fulan, an fulan. Sampailah kepada baginda Nabi, katakanlah nasab tu. Nasab tu bukan penentu kita jadi orang yang mulia di akhirat sana. No amal soleh juga. Fayu'rada ankum, lalu dipalingkanlah daripada kamu. Thumma nada faqala ya ayyuhan nas. Lalu Nabi pun menyeru. Nabi panggil ya ayyuhan nas, wa rafa'a yadayhi yada'ahuma ala ru'usi Quraisy. Tengok Nabi buat. Kemudian Nabi menyeru lalu bersabda, wahai manusia, sambil Nabi SAW mengangkat tangan baginda dan meletakkan keduanya di atas kepala-kepala kaum Quraisy. Nabi letak gitu. Puak Quraisy duduk depan kan. So Nabi letak. Lalu Nabi pun meletakkan kedua tangannya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy. Lalu wahai manusia, ayyuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah. Tengok Nabi mengiktiraf kaum Quraisy.
Nabi kata sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Ni Nabi mengiktiraf orang Quraisy. Dalam hadis lain Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam ataupun pemerintah-pemerintah, pembesar-pembesar yang layak untuk dilantik mesti daripada Quraisy. Sebab keistimewaan orang Quraisy ni dia seorang yang amanah. Sebab tu tuan-tuan tengok akhir zaman nanti Imam Mahdi mari daripada mana? Nasab keturunan Nabi Quraisy. Tu Nabi sebut dah, orang Quraisy ni satu kelebihan dia adalah seorang yang amanah. Sebab tu lepas daripada wafat Nabi, naik Abu Bakar As-Siddiq, Muhajirin, Quraisy. Lepas tu naik Umar, naik Uthman, naik Ali. Tu sahabat-sahabat yang semuanya daripada kalangan Muhajirin Quraisy. Sebab Quraisy ni satu kelebihan dia adalah seorang yang amanah. Jadi ulama sebut antara faktor yang menyebabkan berlakunya pertelingkahan da'in niza' fil imamah, faktor yang menyebabkan bergaduh ni dalam isu politik ni. Bergaduh. Yang ni kata pada yang ni, puak ni kata pada puak ni. Apa faktor antara yang disebut oleh ulama ialah semuanya pakat mendakwa mereka adalah orang yang menjaga amanah. Yang mana duk memerintah sekarang ni, dia mendakwa dia adalah yang paling amanah, dia yang paling adil, dia layak untuk dinaikkan dan dilantik sebagai pemerintah. Yang duduk di sebelah pembangkang pun begitu juga, dia kata dia amanah, dia adil, dia layak dinaikkan, digantikan dengan pemerintah sekarang sebab dia ada adil dan amanah. Tu yang bergaduh tu. Masing-masing mendakwa dia adalah orang yang paling adil, dia adalah orang yang paling amanah. Tapi bila diberi, nampak lebih kurang sama. Ya kan? Tuan-tuan lebih maklum lah. Saya tak kata siapa-siapa ni. Cuma yang ulama sebut. Sebab tu Nabi terus mengatakan bahawa Quraisy ada satu kelebihan. Banding-banding dengan yang lain, walaupun awliya'i adalah daripada kalangan orang yang bertakwa, tapi aku nak sebut satu kelebihan yang ada pada orang Quraisy, dia adalah seorang yang amanah. Maknanya sifat tu ada pada dia. Adapun selain daripada Quraisy, dakwa-mendakwa yang duduk di atas sekarang ni, kalau kita di Malaysia lah, dia dakwa dia amanah lah. Dalam manifesto ceramah dia sebelum pilihan raya, masuk politik sikit tuan-tuan. Tak cerita ni, cerita hadis ni. Semua mengatakan kita nak buat sesuatu yang adil. Kita nak mengembalikan sifat amanah ni. Kita nak benteras segala rasuah dan sebagainya. Tu semua tu dakwa. Di sebelah satu lagi, sebelah lawan pun begitu juga. Dia kata dia orang yang amanah. Kita nak nak hapuskan segala kroni-kroni dan sebagainya contoh. So masing dakwa mendakwa. Tu pergaduhan dan pertembungan di antara dua pihak yang nak menjadi pemerintah. Jadi Nabi awal-awal lagi bagi tahu kepada para sahabat, Nabi bagi tahu Quraisy ada satu kelebihan, iaitu sifat amanah. Amanah ni memang satu sifat yang layaklah untuk jadi pemerintah, sebagaimana ayat Quran sebut qawiyyun aminun, mesti seorang yang qawi, mesti seorang yang amin. Bila dah Nabi sebut orang Quraisy ni orang amanah, maka itu sebab golongan Ansar bila mana Nabi wafat beralah dia bagi kepada Abu Bakar As-Siddiq lah. Apa lagi isyarat sebelum Nabi wafat tu pun Nabi buat isyarat dah suruh Abu Bakar jadi imam, mengimami solat. Situ satu isyarat lain dah Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa Abu Bakar orang yang layak untuk dilantik. Cuma di Abu Bakar tu ada sifat amanah. Ada sifat amin. Bila wafat Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar. Di Umar ada sifat amin. Sebagaimana ayat Quran sebutlah, dua syarat tu, qawiyyun aminun. Baik. Inna Quraisyan ahlu amanah. Sesungguhnya Quraisy ni, bangsa Quraisy, kaum Quraisy ni adalah ahli yang amanah.
Man bagha bihim, sesiapa yang, mana terjemah dia? Barang siapa memberontak terhadap mereka. Sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Barang siapa memberontak terhadap mereka. Kata perawi Zuhair, qala Zuhairun adhunnuhu qala al-awathira. Ya, al-awathir. Kata perawi, yakni Zuhair, aku menyangka Nabi SAW bersabda, Allah akan menelangkupkan wajahnya. Nabi bersabda demikian sebanyak 3 kali. Maknanya, sesiapa yang memberontak atas pemerintahan daripada kaum Quraisy, maknanya dilantik daripada Quraisy seorang yang amanah, siapa yang memberontak, kabbahullahu limin khiraihi, dia akan diseret oleh Allah Ta'ala dalam keadaan terlangkup. Terlangkup ni maknanya hidup niaga gitu. Lepas tu diseret oleh Allah Ta'ala. Nabi ulang kalimah tu, kabbahullahu limin khiraihi tu, Nabi ulang kalimah tersebut 3 kali. Tu hujung hadis tu lah. Cuma dalam hadis ni nya, syahid kita dalam tajuk ni ialah nak beritahu maula tu, maulal qaum. Hamba bagi sesuatu kaum tu termasuk daripada kalangan keluarga kita. Walaupun dia bukan daripada darah daging kita, suku sakat kita, mari daripada negeri lain, negara lain, tapi dia adalah sebahagian daripada kita. Tu agama aja. Sebab ukuran dia adalah pada takwa, bukan pada sempadan negara. Mu mari daripada mana? Indonesia. Bukan daripada kita. Dok, tengok dia bertakwa ke tidak, dia adalah sebahagian daripada kita. Dia ada masalah, kita kena bantu. Apatah lagi kalau dia kaum kerabat kita. Baik. Itu bab ke-40 habis. Bab ke-41 dia masuk berkenaan dengan tanggungjawab dah. Tanggungjawab terhadap anak perempuan. Baik. Babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 2 atau seorang anak perempuan. Baik. Hadis 76. Haddatsana Abdullah ibn Yazid. Qala haddatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafsin At-Tujibi an Abi Ushanah al-Ma'arifi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin wa sabara 'alaihin wa kasahunna min jidatih kunna lahu hijaban minan nar. Ni beruntung orang kalada ni. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Man kana lahu 3 banatin. Siapa-siapa yang ada 3 orang anak perempuan. Kita ada ke anak 3? 3 perempuan? Tak ada. Cari seorang lagi, 2 orang lagi. Kalau tak ada, bini yang pertama tak boleh beranak dah, cari bini baru. Nak suruh ada 3 ni. Ni kelebihan ni, ada anak perempuan. Siapa-siapa yang ada 3 orang anak perempuan, lepas tu dia ada anak perempuan, wa sabara alaihinna, kemudian dia bersabar terhadap mereka anak perempuan tu, wa kasahunna min jidatih, dan dia memberikan mereka, yakni anak perempuan tu, pakaian daripada hartanya. Apa yang dia akan dapat? Kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Tengok untung orang yang ada 3 anak perempuan berdasarkan hadis ni. Depan nanti ada 2. Lepas tu ulama sebut boleh juga kalau ada seorang pun. Cuma nak sebutnya, sini hadis Nabi nak suruh kita bertanggungjawab kepada anak perempuan. Sebagaimana saya sebut tadi, zaman jahiliyah, zaman
orang tak suka kepada anak perempuan. Sehingga disebut dalam ayat Quran, wa idza busyira ahaduhum, apabila diberi khabar gembira kepada mereka. Busyira ni daripada basyara ni, asal kalimah yang orang Arab guna untuk khabar berita gembira. Tapi walaupun berita gembira tu disampaikan pada seorang ayah dengan kelahiran anak, tapi sebab anak yang lahir itu anak perempuan. Lalu kata Allah Ta'ala, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dhalla wajhuh, bubuh muka ayah dia ni. Bukan merah lagi dah, muswaddan. Muswaddan ni maknanya merah siapa nak hitam gitu. Wa huwa kadhim, dalam keadaan wawul hal. Dalam hal ayah ni yang dapat berita ni dalam keadaan menahan diri daripada marah. Tak sukanya dengan anak perempuan. Ni keadaan zaman jahiliah. Padahal kalimah busyira ni Allah Ta'ala guna dalam banyak ayat Quran mengkhabarkan tentang anak. Sebab dia adalah berita gembira. Mana-mana ibu ayah yang dapat berita kelahiran anak mesti gembira. Sama ada anak perempuan ke anak lelaki ke, dia adalah berita gembira. Sebab tu dalam Quran guna, bila Allah Ta'ala nak cerita tentang kelahiran, tentang berita gembira Nabi Allah Ismail AS. Allah Ta'ala kata, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Dan kami khabarkan berita gembira kepadanya, kepada Ibrahim, bighulam, dengan seorang anak. Nanti anak ni bersifat dengan sifat halim, sifat lemah lembut. Ketika umur Nabi Allah Ibrahim pada masa tu 86 tahun dah. Barulah Allah Ta'ala mari malaikat cerita berita gembira daripada Allah. Nanti bini kau akan melahirkan seorang anak. Bila dia besar nanti anak ni akan bersifat dengan sifat halim, bersifat lemah lembut, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Begitu juga ayat yang Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Allah Ibrahim, anak dia Ishaq pula. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Dan kami khabarkan kepadanya isteri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Anak dia yang baru akan lahir nanti, iaitu anak dia yang bernama Yaqub. Yang bernama Ishaq. Fabasyarnaha bi Ishaq. Ishaq ni lahir ketika Nabi Allah Ibrahim usia dia pada masa tu 99. Maknanya Ismail lebih tua lah daripada Ishaq. Lepas tu daripada Ishaq itulah keluarnya Nabi Allah Yaqub. Yaqub lah keluar daripada Yaqub itulah Yusuf. Tu semua Bani Israel. Semua nak sebutnya ialah kalimah basyara digunakan oleh Allah Ta'ala ataupun oleh kita sendirilah. Kalau kita bercakap bahasa Arab, digunakan untuk menceritakan sesuatu yang menggembirakan. Tapi bila dapat pada orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, walaupun berita kelahiran ni berita yang sepatutnya menggembirakan kedua ibu bapa, kata Allah Ta'ala, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tak sukanya dia anak perempuan ni. Sebab bagi dia anak perempuan ni mendatangkan fitnah, mendatangkan bala, mendatangkan mendatangkan perkara yang tak elok dalam keluarga. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis sebelum tadi, anak kepada anak perempuan pun tak dianggap sebagai ahli keluarga. Mana bukan daripada kalangan kita. Tu yang Nabi mari hadis-hadis ni 2-3 kita tengok dalam bab 41 ni, semua Nabi cerita tu nak mengangkat martabat perempuan. Islam datang nak angkat kedudukan perempuan, tidak macam zaman jahiliyah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut apa? Sehingga kan mereka membunuh anak perempuan tu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dibunuh anak perempuan tu.
Bi ayyi dzambin, kerana dosa apa mereka ni dibunuh ni? Sedangkan yang menentukan lelaki ataupun perempuan bukan kita. Bukan kita ayah, bukan kita mak yang menentukan anak tu lahir, anak lelaki, anak perempuan. Allah Ta'ala yang menentukan. Kalau ada dalam diri kita ni bau, boleh jadi benci terhadap anak perempuan sebagaimana zaman jahiliah, boleh jadi tak ada dah. Takut ada lagi bau-bau tu. Bila anak perempuannya berasa tak senang hati. Anak-anak lelaki, sebab apa? Anak lelaki ni bagi orang Arab, dia satu kemegahan. Sebab nanti dia akan jadi orang yang hebat. Dia mampu menunggang kuda dengan hebat. Dia mampu menjadi ahli panah yang hebat. Dia mampu menggunakan senjata yang hebat. Dia mampu bertempur dengan musuh. Adapun perempuan ada mana? Perempuan ni habis-habis duduk di rumah, duduk di dapur, layan suami gitu lah. Tu yang dia kata perempuan ni kita pandang rendah pada dia. Mari Islam angkat perempuan. Ni Nabi beritahu tentang anak dulu. Anak ni, anak perempuan, bila dia besar, jadi mak. Nabi ulang 3 kali. Buat baik pada siapa ya Rasulullah? Ummuk. Kemudian pada siapa ya Rasulullah? Ummuk. Kemudian pada siapa ya Rasulullah? Ummuk. 3 kali Nabi ulang. Hadis sebelum ni kita baca dah. Nabi angkat kedudukan seorang perempuan yang bernama ibu. Kemudian diberitahu kepada anak lelaki bahawa syurgamu berada dengan ibumu. Itu nak beritahu seorang perempuan Islam duduk, Islam letak di tempat yang tinggi kedudukan dia. Jadi ini cerita tentang anak dulu. Anak yang lahir ni. Jadi kalau seseorang itu ada 3 orang anak perempuan. Kenapa Nabi sebut anak perempuan ni? Sebab anak perempuan dia tak sama dengan anak lelaki. Dari sudut apa? Anak lelaki ni yang dominan pada anak lelaki ataupun pada seorang lelaki, dia dominan dia pada akal. Bukan bermakna perempuan tak berakal, ni sebut dominan. Faham tak dominan? Maknanya yang lebih utama pada lelaki, dia lebih banyak menggunakan akal. Berbanding dengan perempuan yang dominan pada diri dia adalah perasaan. Lelaki ada juga perasaan, tapi dominan pada dia adalah akal. Perempuan ada juga akal, tapi dominan pada dia adalah perasaan. Bila perasaan melebih daripada akal, sebab tu beza kita marah anak lelaki dengan marah anak perempuan. Terus tanya lah, jiwa dia macam mana? Rasa macam mana ayah marah? Lepas kita marah dah sejuk, contohnya, tanya perasaan anak lelaki kena marah dengan anak perempuan yang kena marah. Anak lelaki, tak ada apa ayah, biasa lah, beres. Beres, hajat minum teh sekali makan roti canai, beres anak lelaki. Anak perempuan dia ingat sampai bila-bila. Dia memendam perasaan tu. Sebab tu dia mudah sangat bila dia tak dapat kasih sayang dalam rumah daripada seorang lelaki yang bergelar ayah, dia mudah dapat kasih sayang di luar bila ada orang luar bagi. Bila orang luar bagi kasih sayang pada dia, dia tak dapat dalam rumah tangga ataupun dalam rumah tangga bersama dengan ayah dia lah. Dia tak dapat, luar dia dapat. Power laki-laki yang duk mengorak dia tu, duk sebut kasih, duk sebut cinta, duk sebut nak bagi itu, ini dan sebagainya. Jawab dia mudah sangat tu, dia nak ikut tu. Apatah lagi, orang-orang yang mari daripada luar Malaysia duk panggil adik manis dah. Adik manis, singgah dulu adik manis. Harga murah dah. Jalan tak kan? Tentang tak bisa bawa anak bini pergi jalan tak? Bawa lah musim-musim nak raya nanti. Bawa pergi jalan tak? Adik manis, singgah dulu. Dia panggil pun adik manis. Kita panggil adik tawar. Kita panggil anak kita tak pernah. Kita kata cantiklah kakak. Lawalah kakak. Mana puji dah anak perempuan itu? Oh, kalau puji tu suka sangat-sangat dia. Dia tak serupa tu perasaan menerima puji anak lelaki dengan anak perempuan. Cuba buat kajian, anak nak tahu. Yang ada anak lelaki, yang ada anak perempuan.
Sebab tu kata perempuan ni dia lebih kepada perasaan. Adapun lelaki dia lebih kepada akal. Baik. Jadi bila mana perempuan ni lebih pada perasaan, dari sudut fizikal pun dia lemah. Ni budak-budak apa? Contoh, budak-budak lepasan SPM nanti nak kerja. Kalau yang lelaki, kita boleh lepas je dia. Gi naik bah turun bah, naik bah turun bah, naik bah turun, naik LRT pula turun pula, gi cari kerja sendiri. Anak lelaki beres, gi ya cari kerja sendiri. Anak perempuan boleh kita lepas kita. Suruh dia naik bah gi cari sendiri. Habis-habis tengok-tengok kita kena bawa dia gi cari kerja. Kita pula gi tanya. Padahal yang nak kerjanya dia. Sebab apa? Dia berbeza dari sudut fizikal pun anak lelaki dengan anak perempuan. Anak perempuan dia sangat memerlukan sokongan daripada seorang lelaki yang bergelayah dia. Kalau tak ada dahaya, maknanya wali dia, abang dia ataupun adik lelaki dia. Yang menduduk di belakang dia. Tu perlu sangat. Sebab tu Nabi sebut ni, siapa-siapa yang ada anak perempuan 3 orang. Lepas tu bukan setakat ada anak perempuan, wa sabara alaihinna, dia mesti sabar dengan kerenah. Dalam kita nak ajar, dalam kita nak didik 3 orang anak perempuan ni kena sabar. Sebab dia makhluk perasaan. Kita marah, takut dia tarik hati pada kita, makin jauh hati dengan kita. Supaya bini. Tuan-tuan ada bini lah kau ni. Cuba kalau marah tak pujuk. Dia makin jauh hati. Marah, apatah lagi kita ni jenis bengis pula, panas baran pula dalam rumah. Jawab dia, jiwa dia jauh dengan kita. Walaupun body dia ada sekali dengan kita, jiwa dia jauh dengan kita. Jiwa dia lebih dekat dengan keluarga dia, dengan mak dia, dengan adik-beradik dia. Sebab apa? Sebab adik-beradik dia tak pernah buat macam kita buat dalam rumah tangga kita hidup dengan dia. Kalau kita tak pandai, kalau kita garang, kalau kita panah baran, tak kena tepat, tak patut marah, jadi marah dan sebagainya lagi. Apatah lagi kalau kita pernah angkat tangan, pukul dan sebagainya. Tanyalah betul-betul duduk dengan dia. Tanya betul-betul, awak ni jauh hati ke dengan saya? Kalau dia jawab dengan jujur, ya, sah dia jawab, jauh hati. Sebab ayah saya tak pernah letak tangan di pipi. Sesalah mana pun saya tak pernah dia letak tangan di pipi. Awak orang pertama letak tangan di pipi. Sesalah mana pun saya, mak saya tak pernah tengking. Tak pernah sumpah seranah. Saya duduk dengan awak, saya dengar semua haiwan dalam zoo kena pada saya. Contoh. Bengis tak bengisnya contoh. Macam mana dia tak jauh dengan kita? Mesti jauh hati dengan kita. Sebab dia makhluk berperasaan. Makhluk dominan perasaan. Perasaan dia tu, dia akan pendam sampai bila-bila. Dia akan ingat sampai bila-bila. Sebab tu, kita orang lelaki kadang-kadang tak ingat dah apa yang berlaku sebelum kita kahwin dengan dia. Dia ingat. Dia ingat. Hatta tarikh tu, tarikh ni, tarikh tu, tarikh ni, dia ingat lagi. Sebab apa? Semua tu mainan perasaan dia. Jadi agama nak bagi tahu pada kita, anak perempuan ni dia ada kekurangan di situ. Jadi kena sabarlah dalam nak didik dia. Mungkin bagai-bagai kerenah dia. Tapi hasil daripada kesabaran kita dalam mendidik, nanti kita akan kecapi kemanisan dia. Sebab tu kata-kata hikmat disebut apa? As-sabru kas-sibiri. Apa? As-sabru kas-sabiri. Sabar ni kata ulama kas-sabir. Sabir ni satu jenis sayur yang pahit rasa dia. Kalau kita sayur yang pahit ni apa? Buah apa? Buah peria. Okey, bolehlah buah peria. Tapi kalau tuan-tuan type sabir ni rasa bukan buah peria, tuan-tuan tanya Syekh Google, dia akan keluar gambar lah. Kemudian semua nak sebut ialah, bolehlah kita ambil dalam masyarakat Melayu kita yang pahit ni adalah peria. Sabar ni kata ulama seperti buah peria tu lah. Mu makan dia murrun fi madzaqatih. Pahit pada rasa dia.
Tapi kata ulama, awaqibuhu ahla minal asal. Tapi hasilnya, kita makan yang pahit tu lebih manis daripada madu lagi. Sebab apa? Bila kita makan yang pahit tu dia jadi penawar, kita tak kena penyakit. Kalau ada penyakit pun sembuh, segar tubuh kita. Begitulah ibaratnya kita sabar nak didik anak perempuan ni. Bila dia naik umur belasan tahun, dia mula kenal cara-cara nak mengindahkan diri. Mulalah dia nak beli perfume. Perfume dia tak pakai dalam rumah saja. Dia nak keluar rumah baru dia pakai. Agama kata nak keluar rumah jangan pakai perfume kuat-kuat. Nanti ada yang ikut. Syaitan lah. Lepas tu bila bau wangi, mesti lelaki-lelaki ajnabi akan toleh pandang. Bila dia nak bercantik-cantik, nak berlawa-lawa, dia tak akan cukup dengan pakaian-pakaian yang syar'iyah ni. Dia nak pakai pakaian-pakaian ikut zaman dia. Nak pakai seluar, nak pakai baju yang jenis-jenis dia lah. Zaman generasi apa sekarang ni. Cuma zaman dia tuan-tuan boleh tengok sekarang ni. Nak pakai tu, nak pakai ni dan sebagainya lah. Payuh tu kita nak ajar, nak didik tu. Kalau kita tak sabar, keluar marah. Kita akan marah. Dak agama suruh sabar. Sabar, ajar dia, didik dia dengan agama. Sebab kalau kita tak mula dengan kecil, besar nanti kita sakit. Ni kalau kita tak mula ketika dia bertaraf banat, anak kecil ni, ajar didik dia dengan agama, bila dia besar kita sakit. Sebab apa? Waktu kecil kita tak ajar agama dia, bila dia besar dia tak ada agama, dia buat ikut sukalah. Sakit lah kita. Sebab ni tanggungjawab kita ni. Tanggungjawab. Bila sebut tanggung, jawab nanti di akhirat. Jangan kita duk fikir nak perelokkan kereta je. Nak bungkus kereta je. Nak tinggal lama, cari bungkus kereta. Cari penutup dia, cover dia untuk tutup kereta. Yang tu Allah Ta'ala tak tanya. Tutup tak tutup kereta tak apa. Dia kena panas, kena hujan tak apa. Allah Ta'ala tak tanya. Pintu dia, cat dia dan sebagainya. Sebab duduk tengah panas tiap-tiap hari, menggelupas dia, pecah dan sebagainya lah. Allah Ta'ala tak tanya, tak apa. Anak kalau tuan-tuan tak ajar agama kecil, besar tak ada agama, tunggu Tuhan tanya di akhirat nanti. Kenapa mu tak ajar syariat agama pada anakmu ni? Sehingga anakmu besar tak kenal tudung. Tak pakai tudung, tak pakai baju mengikut syariat. Keluar duduk dengan laki tu, laki ni. Sebab apa? Sebab mu tak ajar dia daripada kecil ni. Untung ada anak perempuan ni. Tapi kena sabar. Kena sabar. Ikut rentak dia, tarik. Main tarik tali lah. Main tarik tali. Supaya orang main tarik tali, wow layang-layang lah. Tarik kita nak lepas-lepas. Lepas tu tarik balik. Bukan lepas tiap-tiap masa. Lepas naik-naik yang kita-kita. Ya kan? Naik dengan kita-kita lah. Layang-layang tu bawa kita. Maknanya putus boleh jadi tali kalau kita tak pandai main layang-layang. Maknanya boleh jadi putus anak kita dengan syariat, dengan agama kalau kita tak pandai. Tapi kalau kita pandai, kita main tarik tali. Dia nak ikut peredaran zaman. Boleh. Tapi kena pakai pakaian seluar yang longgar lah. Baju yang labuh dan longgar. Kalau baju t-shirt macam ni, melekat di punggung, bagi tahu. Satu-satu, biar clear. Nak pakai seluar, pakailah. Seluar yang bukan seluar lelaki. Seluar yang longgar. Seluar yang labuh. Lepas tu, pakai stocking. Sebab apa? Sebab dia nak keluar ni. Kalau duduk dalam rumah, tak apalah. Cuma nak sebutnya ialah, sabar dalam mendidik mereka. Lepas tu, وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ. Hendaklah engkau memberi kepada mereka pakaian daripada harta-harta. Maknanya daripada harta kita. Sediakan keperluan dia. Dia perlu baju, dia perlu pakaian, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu tempat tinggal. Tu sediakan pada dia. Tempat tinggal dia duduk sekali dengan kita. Makan minum dia makan sekali dengan kita. Pakaian dia kita kena sediakan. Pakaian dah ketak dah. Cari yang lain, beli yang lain. Tu tanggungjawab kita tu. Kena persiapkan untuk mereka tu. Bila ni? Siapa bila ni? Perbuatan-perbuatan ni kita kena buat ni. Benda-benda ni kita kena siapkan untuk mereka ni.
Kata ulama, nak dapat yang hujung tu, kunna lahu haji hijaban minan nar tu, nak dapat pelepasan kita daripada api neraka, mereka jadi pendinding pada kita daripada api neraka ni, kita kena buat secara berterusan sehinggalah mereka beralih daripada tanggungjawab kita. Habis dah tanggungjawab kita. Sebab apa? Ada dah seorang lelaki yang mari minta dia nak jadi suami. So habis dah tanggungjawab kita. Dia pun dah dibawa berpindah dah daripada rumah keluarga pergi kepada rumah suami dia. Tanggungjawab suami. Maka kita tak perlu lagi lah menyediakan rumah untuk dia. Tak perlu dah lah beli baju untuk dia. Tak perlu dah lah beli makanan minuman untuk dia. Tu tanggungjawab suami dia. Nafkah lah dia panggil tu. Sebelum dia diambil oleh lelaki lain, kita tanggungjawab. Tu Nabi kata, wa kasahunna min jidatih, bagi pakaian untuk dia. Dalam hadis lain sebut, makanan, minuman, tempat tinggal kena sediakan untuk anak perempuan ni. Bila kita buat ada 3 orang anak perempuan, kita sabar dengan kerana mereka, ajar mereka agama, kemudian bagi segala keperluan mereka, kunna lahu hijaban minan nar. Tu kelebihan dia. Kita akan dapat apa? Mereka ni, yakni anak perempuan 3 orang ni, akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Tu kelebihan. Depan nanti ada hadis lain. Disebut oleh Nabi dengan pasti. Kalau kita buat sungguh-sungguh ni, salah satu yang akan mendindingi kita daripada neraka adalah anak perempuan kita. Yang 3 tu paling banyak sekali Nabi sebut dalam hadis. Kalau kita ada 4 sementelah. 3 tu pun cukup dah. Lepas tu sahabat tanya, kalau 2 ya Rasulullah? 2 pun boleh juga. Lepas tu dalam ni tak sebut 1. Tapi Imam Bukhari buat tajuk. Tengok tajuk atas tu. Jariyataini aw wahidah. Tu kefahaman Imam Bukhari. Tu bijak Imam Bukhari memahami hadis. Walaupun dalam hadis tak sebut 1. Tuan-tuan tengok dalam hadis, 3 hadis dipetik dalam bab ni tak sebut yang pertama, tak sebut 1 orang anak perempuan. Tapi Imam Bukhari bijak dia boleh faham. Walaupun seorang boleh jadi juga pendinding daripada api neraka. Dengan syarat, kita jaga dia, kita didik dia, bagi keperluan dia, maka anak perempuan tadi boleh jadi pendinding kita daripada neraka. Tu kelebihan siapa ada anak perempuan, 3 orang, 2 orang, seorang, balik jaga betul-betul. Sebab Nabi highlight dalam hadis dia berkenaan dengan anak perempuan. Anak lelaki tak sebut. Anak lelaki tak sebut. Siapa-siapa yang ada 3 orang anak lelaki, Nabi tak sebut. Lepas tu ulama bahaslah, kenapa Nabi tak sebut anak lelaki? Adakah dengan sebab anak lelaki kita tak boleh jadi dia tak boleh jadi pendinding kita daripada neraka? Tu ulama bahas. Kenapa tak disebut lelaki? Kenapa di sini disebut perempuan je? Satunya kerana kelemahan anak perempuan tu lah. Dia lebih kepada perasaan. Dia mendahulukan perasaan kadang-kadang berbanding dengan agama. Kalau tak ada orang bimbing dia. Agama dia bukan tak tahu pakaian ni pakaian tak menepati syariat. Tapi sebab kawan-kawan pakai. Nanti malu kalau pakai pakaian yang berlitup gitu. Malu kalau tudung labuh sikit pada kawan-kawan. Malu. Maknanya dia nak kena bagi rasional pada perasaan dia. Akal dia tahu dah. Tapi perasaan dia kita nak kena letak. Lebih dia di mana dia pakai gini banding dengan kawan dia tak pakai tudung ataupun tudung tak menepati syariat. Tu kata kena main tarik tali tu dengan anak perempuan. Tu beberapa poin yang disebut oleh ulama. Akan datang insya-Allah kita sebut kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis ni berkenaan dengan anak perempuan yang boleh menjadi pendinding daripada api neraka. Habis dulu situ. Akan datang hadis 77 masih dalam bab yang sama, iaitu orang yang menanggung 2 anak perempuan ataupun seorang anak perempuan. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.